Kita panduan, Ustaz. Okay. Okay, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat bertemu dalam Zoom live melalui RH Center. Dihormati, lagi dikasihi Datin Raja Naliza selaku pengerusi RH Center yang tidak puas menyebarkan agama pada seluruh masyarakat sejagat, seluruh kru-kru yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sekalian, yang sentiasa memberi idea-idea yang baik, membantu RH Center untuk mengembangkan, menyebarluaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kitalah sakti bakti waris yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk menyambung risalah Nabi SAW ya. Jadi alhamdulillah kerana kita mengambil kesempatan untuk menjadi hamba ya, membantu dakwah Nabi SAW. Nabi telah kembali kepada Allah, agama ditinggalkan tetap sempurna. Ada orang-orang yang sanggup menginfakkan tenaga mereka, fikrah mereka, ya, kesan daripada barakah perjuangan Rasulullah dan para sahabat, tabi'in sehingga hari ini. InsyaAllah, kalaulah kita orangnya, kita penerima pahala yang baik dan kitalah penginfak harta, fikrah, tenaga kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan tak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah, ya, bersedia sentiasa berada di atas landasan, ya, ataupun disebut di highway kemenangan, highway kejayaan, highway ibadah, tanpa kita menoleh kiri dan kanan. Yang pentingnya kita dapat meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencari kepelbagaian ilmu untuk mengukuh ibadah kita, ya, pada Allah Taala. Jadi kita berada di fastabiqul khairat, ya, dalam highway kebaikan. Kita tak menoleh dah kepada perkara-perkara yang melemahkan semangat kita, melambatkan perjalanan kita, sedangkan bahtera kita hampir-hampir kepada penghujung, ya, hampir-hampir kepada destinasi, ya. Destinasi kita sebelum kiamat besar, kita akan melalui destinasi kiamat kecil. Antaranya, ya, tanda-tanda dah wujud kan, dengan apa COVID-19 tak habis-habis. Ya, saban hari adalah yang makin mengurang segi bilangan, tetapi jangkitan masih wujud, berarti benda itu masih berlegar. Maka kita kena jaga SOP kita. Pertamanya kita jaga diri kita, Allah jaga kita, ya, jaga ibadah kita, jaga makan minum kita, jaga kesihatan kita, jaga penjarakan bukan sebab kebencian, jarak sahaja, bukan satu keselesaan jarak ini, ya. Bahkan dalam solat
penjarakan adalah perkara yang tidak diharuskan, bahkan disengajakan menjadi haram. Ya, kita dalam solat mesti rapat saf. Tetapi hari ini dengan penjarakan itu dibimbangi takut berkekalan dengan keseronokan, keselesaan dan sebagainya. Bila disuruh rapatkan saf selepas ini, kita rasa satu kesulitan dan rasa rimah, ya, tak puas hati. Ya. Mudah-mudahan Allah Taala tidak memberati hati kita ke arah itulah. Ya. Akhirnya kita kembali kepada normal balik, insya-Allah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih beri kita menghirup udaranya, dapat melihat dunia ini. Ya, jangan kita salah anggap, ya. Macam baru-baru ni isu kematian, kes COVID. Kita sebut apa? Kesian kat mereka. Ya, Allah Taala matikan mereka kena musibah COVID. Jadi kita yang tak mati ni, Allah macam kita tak ada ujian, ya. Sebenarnya, tuan-tuan, kedua-dua ada rezeki masing-masing, ya. Orang yang mati disebabkan COVID ataupun disebabkan kematian lah. Maka kita sebenarnya, kalau kita orang beriman, kita akan sangka bahawa mereka kembali ke tempat sebaik-baik kembali. Maka mereka rezeki cukup banyak. Rezeki mereka di sisi Allah. Sebab kalau kita tengok pada dalil surah Al-Imran, kan, sesungguhnya manusia itu, jangan kamu sangka ke orang-orang yang mati di jalan Allah, mati teruji, mati tersiksa itu sebagai azab bagi mereka. Bahkan kata Allah, mereka itu adalah mendapat nikmat di sisi Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah penuh dengan nikmat. Bahkan mati mereka ketika syahid itu, mereka bertemu Allah Taala, mereka kata, ya Allah, boleh tak hidup sekali lagi, nak mati macam tu? Minta, ya, minta pada Allah, ya Allah, boleh tak kalau kami mati sekali lagi macam tu, nak balik. Sebab apa nak mati macam tu? Nikmat. Nikmat, ya, nikmat. Kita jangan anggap orang mati itu satu habis. Ya, hanya nafsu kita menterjemah begitu. Ya, kita kata kesian mati dia. Bukan kesian sebab mati, macam kita tak mati, betul tak? Maksudnya kita kesian, ya. Mungkin sepanjang kehidupan dia dapat khidmat pada agama, pada anak-anak, pada keluarga, masyarakat dan sebagainya. Namun kehilangan dia satu kesedihan. Sedihlah kita. Tetapi di sisi Allah belum tentu. Mungkin rezeki dia lebih. Tentu lebih kalau dia dulu orang yang baik. Tapi kalau orang yang tidak baik, tentu terazab, terseksa dan sebagainya. Itu perlu kita kesian. Orang yang hidup, kita doakan pada mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah tersebut, ya. Kerana musibah itu bala. Bala itu ujian. Bila ujian, kita kena minta pada Allah. Sebagai manusia, sebagai insan Allah cipta, mesti mohon pada Allah perlindungan. Ya, Nabi sendiri pun kalau pergi perang, dia doa juga. Perang Ahzab, ya, Nabi doa. Dah sahabat-sahabat teruji, makanan dah habis, ya Rasulullah, kita nak hidup macam mana lagi? Maka dia doa. Bila Nabi doa saja, lalu terus bala turun, ya, menyebabkan semua, ya, semua musuh-musuh Islam habis, tak perlu perang apapun, ya. Doa Nabi tak perlu perang apapun. Bila Nabi doa, habis semua hancur. Tapi Allah nak bagi sunnatullah dalam kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Ya, sampai sahabat kata, ya Rasulullah, doa kamu mustajab. Kenapa tak doa bagi mati semua orang kafir tu? Jadi mana ujian kamu? Kamu nak hidup dengan apa kalau tak ada ujian-ujian? Ya, maka kita akan melalui ujian-ujian. Sama ada ujian itu kecil ataupun besar. Ya, kalau kita lalui dengan penuh kesabaran, insya-Allah sentiasa mendapat rahmat, keberkatan dan keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan muslimin dan dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal dan hari Selasa ni insya-Allah cuti kerana sambutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut birthday kita pada hari kita hidup. Yang dah mati tak pernah kita buat. Ya, tak pernah mak kita mati nak sambut birthday mak kita, tak pernah buat. Ya. Orang kata buang terbiat. Tak pernah buatlah. Tapi
Orang yang hidup, kita hari-hari ikut birthday, sekejap lagi minta apa, hadiah macam-macam. Macam filem apa? Ya, Syawal. Kau bagi hadiah apa Syawal? Ya minta hadiah lagi. Tapi Rasulullah bila Rasulullah mati meninggalkan kita, lagi dahsyat kita sambut hari kelahirannya. Atas tujuan apa? Kerana untuk menyambung rasa kasih kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, kata Muhammad, sungguhnya kalau kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut aku ni maksud ikut cara Nabi, cinta Nabi, kasih Nabi, rindu Nabi dan sebagainya. Ya, cuma cara rindu Nabi itu, ya, kalau kita baca hadis sahih saja, tak tengok pada pandangan ulama, kita rindu cara keras. Ya, keras aja kan. Buat maulid tak boleh, nak buat apa Nabi tak buat, ya. Perkara yang bid'ah, perkara yang sayyi'ah, perkara yang buruk. Kalau kita kata buruk, yang kita buat birthday anak kita tak sayyi'ah, tak buruk, boleh pula. Ya, untuk Nabi tak boleh. Padahal perkara itu dicipta untuk mengenang, mencintai, merindui, menghayati. Barulah sampai satu tahap kita hidup ni boleh mimpi jumpa Nabi. Ya. Kalau kita duk baca hadis saja, akhlak tak ikut akhlak Nabi juga. Ya, duk kelai dengan masyarakat, akhirnya macam mana nak jumpa Nabi? Sedangkan Nabi santuni hidup dia semua manusia dan makhluk. Ya. Jadi kalau kita boleh buat begitu, barulah kita dapat bertemu Nabi. Tak boleh di dunia, di akhirat insya-Allah. Tak boleh di akhirat, di dunia pun Allah dah tunjuk. Kita boleh mimpi bertemu dia. Ya, adakah tuan-tuan dan puan-puan pernah berjumpa Nabi dalam mimpi? Kalau dah jumpa tu alhamdulillah, itu tanda-tanda yang baik. Ya, kesan daripada ibadah kita, keyakinan kita pada Nabi, Allah dah tunjuk di dunia. Ya, insya-Allah yakin dan betul itu adalah Nabi. Karena kata Nabi, inna syaitan la yatamatsalu fi surati. Ya, sungguh syaitan tak mampu nak merupai, menyamar, membentuk, membina, apa lagi? Menyerupai Nabi. Baik dalam mimpi kita, ya, tak boleh, dia akan terbakar. Jadi, insya-Allah yang dah mimpi maknanya mungkin satu jalan kepada meyakini ibadah kita Allah terima, kita pun telah betul terima syariat yang Nabi bawa. InsyaAllah, ya, sebagai mukadimah pada pagi ini. Jadi belum lagi habis mukadimahnya, kita nak kena baca dulu Al-Fatihah dan kita selawat sikit, tanda rindu dan kasih kita pada Nabi. Ya, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita mulakan pertemuan kita, berada kita di musim Maulid ini, mana-mana rata-rata masjid, dalam Facebook, dalam YouTube, dalam berbagai-bagai, ya, Zoom, medan baik secara live daripada masjid ke masjid, sekolah ke sekolah, dalam masyarakat dan seluruh Arab-Arab Mesir, sehinggalah mereka kata apa? La yahtaju ila hadisin sahih. Ya, kita tak perlu pada hadis sahih nak buat maulid, ya. Kita berhajat apa? Yahtaju ila qalbin sahih. Maksudnya kita berhajat kepada hati kita yang sahih. Betul ke kita cinta Nabi? Betul ke kita rindu Nabi? Ya, bukan isunya hadis tak ada, hadis tak ada. Betul ke kita cinta Nabi? Kalau kita cinta Nabi, apa perlu kita buat? Masing-masinglah, ilmu masing-masing, ya. Jadi tentang solawat,
ilmu semua hadis ke Quran ke suruh kita selawat. Maka kita ambil kesempatan pada hari ini kita selawat dulu sikit sebagai mukadimah. Ya, bila kita dah kasih Nabi jalan tu dah betul tu. Ya, cuma perbetulkan balik syariat kita, mungkin sebelum ni kita dah belajar tapi terlupa, ya. Jadi ulama-ulama bagi petunjuklah, mereka adalah penyambung risalah Nabi, pembetul kepada syariat yang Nabi, bukan pembetul, pembentuk, pembimbing ya. Kalau pembentuk macam dia bina baru pula kan, pembimbing, dia membimbing kita ikut sunnah Nabi. InsyaAllah kita tengok, kita selawat sikit, selawat Badriyah yang saya paparkan kepada tuan-tuan share pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat selawat dengan baik dan ikhlas hati kita kerana Allah Ta'ala, ya. Kita mulakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر رياء الله وكل مجاهد لله بأهل البدر رياء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله. مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله. صلاة
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam slot kita, iaitu tentang ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu khusus, iaitu tentang tajuk yang besar di sini, iaitu panduan imam dan makmum, ya, iaitu memperhalusi hukum-hukum, hukum hakam yang terdapat, bagaimana cara kita nak solat berjemaah. Kitab ni dah lama keluar, tahun 90-an dah diterjemah, namun hari ini ramai penterjemah baru, ya. Namun bila terjemah tu niatlah kerana Allah Ta'ala. Kerana apa? Sesuatu ilmu, ya, bila kita terjemah, kita mengekalkan, ya, menyambung ilmu-ilmu yang terdahulu, ya. Bila kita buat kerana Allah, macam Al-Imam As-Sayuti, 100 lebih karangan kitab beliau, jadi 30 lebih sampai ke hari ini menjadi rujukan utama, Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Di antara kitab yang masyhur bab tafsir, bab ilmu Al-Quran, ya, bab ulumul Quran, Al-Itqan, ya. Kalau kita baca kitab ulum Quran tu, kita boleh nampak sejarah Al-Quran diturunkan, ayat-ayat ahkam, ayat-ayat mutasyabihat, ya, Al-Quran diturunkan, dan bilangan ayat, kedudukan ayat, Al-Quran mula diturunkan, mukjizat pertama, macam-macam dalam tu, seronok kita baca. Ya, kenapa menjadi kekal, menjadi rujukan, menjadi apa, manusia hari ini, macam Imam Nawawi sama juga dalam kitab Fiqh Muhazzab dia, syarah dia Fiqh Muhazzab tu, jadi cukup menjadi rujukan orang pada hari ini, ya. Apakah terjadi begitu? Kita tulis, tak ada siapa orang nak baca, tapi dia orang ni buat, tinggal kat kita, kita baca dan kita amal pula, ya. Setengah-setengah hizib yang saya pernah cerita kepada tuan-tuan, hizib Imam Nawawi, di mana dengan zikir-zikir hizib itu, orang yang tak pernah solat 10 tahun, ya, tak boleh solat. Bila dia nak solat, jin tarik telentang ke belakang. Dia takbir je Allahu Akbar, ada telekung dia kena tarikkan, ya. Dia kata tak apa, dia duduk, bila duduk dia terangkat. Bila kemudian dia cuba baring tidur, rupanya tidur tak boleh, terangkat juga, ya. Hantu raya kacau dia. Tu dia, tok nek dia dulu, ya, zaman kita tok kita dulu, nenek-nenek kita dulu, ya, waris-waris kita bersahabat, akhirnya bila mereka meninggal, jin tu tak ikut pergi sekali, dia tak mati kan, buat macam mana? Jadi buat perjanjian, maka dia pun cari anak-anak mana yang boleh nak tumpang, cucu mana dia boleh masuk. Jadi bila dia masuk, dah kita tak peduli dia, dia ganggu kita sampai solat pun tak boleh. Jadi orang ini beramal dengan hizib Imam Nawawi, akhirnya selamat dia. Dia kata, Ustaz, hari inilah baru saya rasa boleh semayang. Sebelum ni, ya Allah, semayang terlentang, kalau baring terangkat, duduk pun terangkat. Kenapa? Tak tahulah. Dia kata, saka daripada tok saya dulu duk ganggu dia, tak boleh tidur malam. Kalau dia tidur tu datang peluk saya dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ya, kalau ada yang demikian, cuba cari zikir-zikir hizib Imam An-Nawawi, ya. Yang sahabat-sahabat saya banyaklah ambil ijazah zikir itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ia menjadi jadi pegangan dan amalan, ya, barakah. Imam Nawawi, mereka beramal sungguh dengan ilmu. Imam Ghazali begitu juga, ya. Kalau kita baca sampai antara dua sujud, tuan-tuan, ya, Allahumma ghfirli dzunub rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, sampai Imam Ghazali kita tambah sikit lagi, wa'fu anni, hadis sampai 7 je. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, 7. Imam Ghazali tambahnya wa'fu anni. Boleh tak tambah? Boleh. Tapi kalau orang yang benci Imam Ghazali, duk tasawuf kuat sangat,
Dia kata apa, nak buat apa tambah-tambah. Ghazali tu siapa nak tambah-tambah? Dan kita pula siapa nak tak nak ambil tu? Kan. Kita mengaji, bila kita faham, boleh tambah tak? Kalau boleh tambah, makam kita duduk ketika itu doa. Ketika doa boleh tambah tak? Ambil yang Nabi saja buat sampai 7 pun boleh. Nak tambah waqfu anni pun boleh. Jangan menafikan sampai menghina Tuhan itu. Kerana mereka kesolehan mereka tak sama macam kita. Ya, kita soleh sekadar buka buku, baca hadis, cerita ke orang. Ya, kita belum beriman dan beramal. Zikir kita banyak mana? Ya, belum sampai tahap zauq zikir itu. Jadi mereka ini sampai satu tahap, ya. Kalau kita kata zikirlah la ilaha illallah 70,000 kali. Siapa aja 70,000 kali? Nabi tak pernah sebut. Hai, gitu ya. Maka jangan sebut siapa kita dulu. Sebelum siapa dia, siapa kita. Ni 4 kat kita kan. Siapa dia? Ya, 4 3 ni siapa aku pula. Siapalah diriku tanpamu. Siapa diri kita kalau tanpa guru kita? Ya, mak kita. Kalau kita hina dia hari ini, ya, kita benci mak ayah kita, kalaulah tidak mereka lahirkan kita, putus urat saraf mereka, putus rezeki mereka, kena besarkan anak-anak seorang demi seorang, putus urat saraf, ya, bagi susu lagi, ya, ajar mereka bercakap kalimah-kalimah, lahir pada mak dan ayah, tiba-tiba besar benci mak ayah, tiba-tiba besar rasa pandai PhD sikit dah benci sangat mak ayah kita. Ya, nak baca Fatihah doa dekat dia pun tak berani. Bukan tak berani, kedekut. Bakhil. Jangan buat begitu sampai satu tahap Allah bakhil pada kita, ya. Teruskan doa pada mak ayah, mereka guru pertama. Bila kita baca siapalah diriku tanpamu, lagu ini ditujukan kepada guru-guru kita. Kalau guru kita pertama tu adalah mak dan ayah kita, walaupun mereka tak jadi guru, profesor kita, PhD kita, bukan bermakna mereka bukan guru. Ya, mereka lagi hebat sebenarnya menanam ilmu iman daripada mula kita lahir. Dia azan di telinga tu kalimah la ilaha illallah, di azan itu terus masuk ke dalam sanubari kita, masuk dalam urat saraf akal kita dan hidup dalam darah daging kita. Dan kalimah itulah yang menjadi kekal sampai kita tua. Sampai hari ini kita sembahyang, ya. Azan berpunca daripada ayah kita azan sebelah kanan. Dan ibu pula lahir-lahirnya dia dukung anak dia bagi susu. Daripada susu itulah kau membesar. Tetapi kau menafikan guru kau pertama adalah ibu dan ayah. Ya, itulah bila kita nyanyi lagu-lagu begitu. Bukan nyanyi syair dia. Cantik, ya. Kau nak menyanyi pun tak apa. Sebab nyanyi itu sebut nyanyi lagu. Ya, kita sebut siapalah diriku tanpamu. Mereka lah. Kalau itu ibu kita, itu ayah kita, guru pertama, doa pada mereka, ya Allah ampunkan dosa ibu dan ayahku. Itulah guru yang mengajar aku mengenal agama, rindu dan kasih pada nabimu sampai ke hari ini. Kau balaslah sebaik-baik balasan. Kalau aku kaya, kau balas lagi kaya. Ini anak ada 10 juta, bagi kat mak 1 juta. Patutnya dia bagi kat mak dia 10 juta, dia belanja 1 juta. Sehingga mak dia kata, cukuplah, hampa nak hidup lama lagi. Ambillah duit tu kat hampa. Ya, bagi kat mak 1 juta, sudahlah. Ya, kita tak buat begitu. Kita hentam kat kita cukup-cukup. Dekat mak bagi serpihan sahaja. Ramai yang kita lihat hari ini, dia kata, saya buat masjid untuk ayah saya, Ustaz, 1 juta. Di Negeri 9. Di Negeri 10. Di Melaka. Di Perak. Sikit sangat tu. Hak kita ada tu banyak, ya. Kalau boleh korbankan untuk mereka, bagilah. Sampai mereka kata, mak tak mau dah. Mak dah nak mati dah. Mak ni bila dah tua dia tak nak dah benda tu. Ya. Nak mati dah. Ambil lah. Ferrari pun mak tak nak dah. Chevrolet contoh kenderaan. Kalau rumah banglo pun mak tak nak, sakit lutut dah, nak duduk bawah bilik besar ni je. Lepas ni mak nak duduk tempat yang paling sempit. Kalau mak dah kata gitu, mak, kami hadiahkan doa untuk mak dan ayah. Maklah ibu, maklah guru yang pertama kami. Ya. Tuan-tuan, dah umur 60-70, mustahil lah juga ayah mak masih ada kan. Tak sebab buat begitu, kita kembalikan doa masa kita itu
dengan menghabiskan masa beribadah sambil doa pada mereka. InsyaAllah itulah barakah saki-baki hidup kita, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung sikit. Dalam hari ini mungkin ramai yang balik cuti, ya, balik cuti sebab apa, hari Selasa cuti, mereka pun ambil kesempatan balik bertemu keluarga. Sudah setahun setengah kita berada dalam suasana PKP, tak boleh bergerak, sehinggalah cerita hari ini pun tajuk mengubah niat, ya, mungkin sampai ke tahap tajuk PKP solat di dalam masjid dan luar masjid. Kita tengok ceritanya. InsyaAllah kita tajuk sambung siri yang kedua pada hari ini berkenaan dengan tajuk yang halaman ke-31, masalah ke-31, iaitu mengubah niat di dalam solat. Ubah niat dalam solat. Apa maksud ubah niat dalam solat? Kita tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengubah niat di dalam solat. Jika seseorang itu, ya, jika seseorang itu mengihramkan solatnya, kalau tuan-tuan boleh nampak, ya, saya pun dah zoom bagi besar dah tu. Jika seseorang itu mengihramkan solatnya dengan niat solat sunat, kemudian dia ubah niatnya kepada solat fardu tanpa keuzuran apa-apa, tanpa keuzuran apa-apa pun, ataupun dia mengubahkannya kepada solat sunat yang lain, ya, itu statement pertama tu, maka solatnya tidak sah dan batal. Ini statement dia, ya. Kalau ubah tadi ni maksudnya mengubah niat. Ubah apa? Ubah niat, bukan ubah lafaz niat. Kalau tersasar pada lafaz niat, tapi kalau niat masih yang sama, maka solat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sah lagi solat. Tapi ubah niat ni daripada dalam hati kita solat, ya. Kita tengok dulu. Maka dia kata batal solat sebab tak ada keuzuran apa-apa, tiba-tiba nak ubah niat, ya, kepada solat daripada solat solat sunat ke solat fardu kepada solat fardu yang lain. Solat fardu kepada solat yang fardu yang lain. Solat niat solat sunat kepada solat sunat yang lain, maka dikatakan batal. Walaupun sebaliknya, daripada solat niat sunat kepada solat fardu, tentulah tak boleh. Daripada solat fardu ubah kepada solat niat, ya. Dia sambung, tetapi jika dia mengihramkan solat fardu dengan seseorang diri, kemudian datang satu kumpulan mendirikan solat pula solat berjemaah, lalu dia mengubahkan niatnya kepada solat sunat dan memberi salam setelah selesai 2 rakaat, maka hukumnya harus sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Contohnya kita tengah solat fardu, tiba-tiba solat fardu tu berustad. Allah, tadi kita tunggu jemaah tak datang, ya. Jemaah datang masjid lambat. Dalam musim PKP, duk ingat masjid tak buka lagi. Tiba-tiba masjid dah buka, ya. Bila masjid dah buka, dia pun datang terlewat sikit. Makmum imam tadi dah Bilal, ataupun Bilal, ya, bukan Bilal azan. Imam tak datang, makmum tak datang, ya. Macam mana nak sembahyang? Pernah jadi, ya. Surau dekat-dekat ni pun ada. Kita azan, kita solat seorang-seorang. Ya Allah. Kita imam, kita solat seorang-seorang, tak ada makmum datang. Jadi kita solat. Bila kita Allahu Akbar, solat fardu ni, zuhur contohnya, tiba-tiba dengar makmum ambil wuduk di belakang. Orang datang ambil wuduk, ya. 2-3 orang lagi datang. Makna kata boleh berlaku solat berjemaah lah. Solat berjemaah, ya, maka berlaku solat berjemaah. Maka pada ketika itu apa yang terjadi, maka boleh kita ubah niat tadi itu, niat kita daripada solat fardu tadi, dikurangkan daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat, dan kita bagi tahiyat pertama tu, patutnya tahiyat pertama lah 4 rakaat kan, kita kurangkan daripada 4 jadi 2, dan ketika 2 itu kita betul bagi salam, niat jadikan sunat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Boleh tak niat sunat qabliyah? Taklah, dah qabliyah kita dah buat. Jadi solat sunat mutlak biasa sajalah. Ya, maka assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tunggu jemaah lain masuk. Ya, sedangkan kita dah buat fardu tadi. Ya, maka kita boleh tukar kepada niat solat sunat kerana nak mementingkan solat dan syiar solat berjemaah. Dalam Islam, syiar solat berjemaah itu adalah syiar. Ya, syiar kepada hubung silaturahim. Memutuskan silaturahim adalah dosa perkara yang besar. Kita buat biasa aja hari ni, kutuk macam-macam dalam internet, dalam WhatsApp, dalam Telegram. Kutuk yang paling sedih, penderma-penderma, ya. Contohnya kita lihat Habib Liu, yang musuh yang sama juga daripada ustaz juga, apa kita sebut apa, kawan-kawan dia lah, ya. Pada Wong apa tu, Firdaus Wong kan, kita sedih kita tengok pergaduhan di antara penderma-penderma, pembantu orang miskin, ya. Sebab tu saya bila lihat dua orang yang hebat ni, bila bergaduh sama-sama mereka, apa saya nampak, kita rasa sedih, ya. Sebab itu kalau kesempatan jumpa mereka, kalaulah kesempatan jumpa, apa nak kita tanya kepada mereka, betul tak niat tu? Dan masa kita buat dulu, kadang-kadang kita betul dah niat, tapi bila sampai tengah jalan, syaitan pusing sikit. Kita pun dah ada medium untuk kita sebarkan masuk Facebook dan sebagainya. Akhirnya satu ujian. Bila kita lihat pada awal tu nampak, kalau duk sebar-sebar sangat, takut satu hari ada musuh yang datang macam tu. Ya, kutuk, keji, hina, buka aib dan sebagainya. Apa punya manusia ni? Kalau kita Islam, haram kita buka aib orang. Selalu kita baca antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Yang ketiga tu, doa Nabi, wajburni. Ya Allah, tutupkanlah, dindingkanlah, hijabkanlah aib aku. Ya, kita minta di antara dua sujud. Tapi kita buka aib orang. Ya, cukup sedih tuan-tuan. Ya, kerana ini satu ujian. Berbetulkan balik niat, kita Islam tak akan buka keburukan orang. Sentiasa bersangka baik kepada manusia. Sebab tu hadis qudsi Nabi sebut apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi hamba-Ku, bersama hamba-Ku, dekat dengan hamba-Ku pada sangkaan baik dia pada aku. Ya, kita ni Allah dekat dengan kita apabila kita bersangka baik pada dia. Ini adalah hadis kursi itu, hadis Nabi sebut begitu. Kata Allah, aku dekat dengan hamba-Ku pada sangkaan baik dia pada aku. Kalau kita duduk bersangka buruk kepada orang lain, berarti kita sendiri membuka aib kita dan memutuskan silaturahim. Kita sendirilah menyangka buruk kepada Allah SWT. Sebab dalam diri manusia ada sifat buruk, ada sifat keji, ada sifat hina. Lalu bila kita jaga aib dia, dan dia tu yang hina tu mungkin yang telah lalu, hari ini dia telah berdoa, dah bertobat, buat apa buka aib lagi. Cukuplah jadi politik macam tu. Cukup bertobatlah sebelum kamu ditobatkan oleh Allah. Ya, cukup aib orang-orang politik sama macam tu, dibuka. Dah kita duduk dalam lubang. Kalau sebut politik itu najis, mungkin kita yang kuat politik, kita marah. Ya, najis politik itu, tahi, najis. Mesti orang tu cakap pun macam tu. Hina orang minat politik. Macam kami ni bukan najis, bukan hina. Ya, tengok macam mana aib orang dibongkar. Kerana kau pun cari bagi supaya orang bongkar kau. Nak bertobat jauh sekali. Ya, nak duduk di masjid bertobat, duduk ingat Allah Ta'ala. Cukup sedih ya, kerana kita pula suka mengambil tahu hal tu, habis kita tinggal habis ibadah yang patut mengaji, bab-bab sembahyang hak tak betul ni. Patut kita mengaji. Ya, sampai saya solat tinggal satu waktu, satu rakaat, siapa tak berani tegur. Yang ada belakang tu bukan kecil-kecil pangkatnya. Ya, pangkat besar-besar juga. Tapi bila kita cakap kenapa tak tegur, buka aib mereka.
Ya, tapi itulah suasananya, kita dah terlupa sebab kita duk sibuk cerita politik, buka aib parti nu parti ni parti nu lah. Mereka tu satu kelompok yang tak sedar diri. Kalau sedar, dia sedar ini adalah berdosa, kita buat begini, kita menimbulkan aib, menimbulkan najis, menimbulkan fikrah najis, fikrah yang kotor, yang tak perlu ada dalam diri kita. Maka kita perlu ada orang begitu, tapi bersih. Jangan teruskan ya. Kita balik pada ibadah kita. Jadi dalam hal ini maka harus sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i, kalau nak kembali kepada, boleh kita tunggu orang tu datang balik, kita bagi salam, tukar kepada niat yang wajib kepada sunat. Qaul daripada Al-Imam Syafi'i dinaskan mengatakan boleh. Baik. Kita sambung lagi, ya. Jadi bila sebut mengubah niat. Mengubah niat ni tuan-tuan, mengubah niat di hati. Ya, niat di hati kita. Niat ini adalah di dalam hati. Niat tidak ada di luar. Sesetengah orang bila sebut niat itu adakah lafaz niat? Setengah orang bila sebut niat pula adakah dia merupakan lafaz tertentu? Tidak, tuan-tuan ya. Ya, bila sebut niat itu dia hadir di dalam hati. Hadir di dalam kita punya lubuk hati kita. Jadi bila kita kata nak datang ke masjid nak solat zuhur, ya, kita terus ke masjid. Tiba-tiba sampai ke masjid, kita usalli fardhu zuhri. Padahal pergi memang niat solat zuhur, betul lah. Tiba-tiba dia niat usalli fardhu asri, mulut dia. Tapi hati dia bertekad daripada ambil wuduk, nak keluar rumah, kemudian naik kenderaan, bergerak ke masjid, langkah terkejut sebab apa tadi? Sebab PKP, SOP, security tahan. Dah dua dos ke belum? Ya. Bukan tambah rukun. Bukan makna dua dos tu rukun Islam kedua, dah. Bukan rukun iman yang ketujuh, bukan, ya. Bukan rukun solat Jumaat, bukan, ya. Tapi bila ditanya dia terkejut. Sampai dah dua sebelum. Haji dah dua dos ke belum? Dia kata dah dua dah. Ya, kenapa pula dia tak ambil dos pula? Dia datang tanya saya, Ustaz, saya ni tak percaya dengan apa tu? Dengan apa vaksin tu. Jadi saya boleh ke masjid tak? Allahu Akbar Haji. Kata saya tak boleh nak kata apa. Sebab kerajaan buat satu-satu undang-undang tu bukan nak merugikan kita. Kalau kita tak yakin, susah nak bergerak juga sekarang ni, ya. Sebab apa? Dia jadi satu syarat. Sampai orang nak marah, Ustaz, bukan syarat lagi, dia macam buat rukun baru. Ya, kita nak solat Jumaat tu wajib, tak cukup dua dos tak boleh sembahyang. Jadi macam tambah rukun baru pula. Jangan kata mereka tambah rukun. Sebenarnya tak ada manusia nak mengkhianati dan mencipta satu-satu hukum yang baru. Namun nak menunjukkan bahawa kadang-kadang sifat gelojoh kita tu dah, kita kadang-kadang kita buat keputusan tak menepati, kadang-kadang jadi ujian untuk kita balik. Akhirnya kalau kita buat keputusan setelah kita nilai, setelah kita kaji, ya, setelah kita kaji dan nilai, ya, bila kita kata ambillah dos. Masa ketika itu tuan-tuan, kita duduk atas jadah solat hajat, istikharah, doa, ya Allah, bukakan hatiku, permudahkan urusanku, ya Allah, aku nak ibadat. Jadikanlah dos ini sebagai ibadat kepada aku. Adakah sebelum ni tuan-tuan pergi cucuk kerana Allah? Adakah tuan-tuan pergi ambil vaksin kerana Allah? Ke kerana kerajaan suruh? Ya, ada dua. Macam kita makan ubat. Ke kerana makan ubat sembuh, ke kerana kita makan vaksin? Kita makan apa? Allah yang menyembuhkan, jaga. Kalau kita kata aku pergi sebab kerajaan suruh, insya-Allah aku dah selamat. Jangan tuan-tuan. Macam kita makan ubat tadi, aku dah sihat, insya-Allah, ya, sebab makan ubat. Tak, kerana Allah izin. Betul ke balik niat? Ya, kalau tak ambil lagi tak apa, hari ni yang cucuk dah selamat pun, insya-Allah dah ramai dah cucuk 90% lebih. Yang belum lagi disebabkan atas apa ikhtiar, ya, untuk menjaga kemudaratan, maka itu satu ikhtiar, ya.
Maka yang belum lagi buat kerana Allah. Ya Allah, aku nak bagi cucu ini kerana Kau ya Allah. Maka dia adalah dorongan jalan-jalan yang membantu. Ya, mungkin kalau kita sebelum ini jadi racun menjadi tawar kembali. Ya, betul tak? Ya, insya-Allah ya kita tak tawakal begitu. Ya, baik. Maka mengubah niat, ya mengubah niat. Sampai-sampai dah tanya begitu, dia sensitif, orang tanya haji dah 2 dos. Dia kira 2 dos. Sembahyang wajib. Tuan, jangan jawab macam tu. Kita nak pergi sembahyang, nak berbaik-baik, bergaduh dengan security, sembahyang apa lagi? Balik jelah. Ya. Ya, kita yang mungkin salah kepada tafsir ketika itu. Jadi ambil jalan, maka masuk dia terlupa usolli fardal asri. Solat dia sah tak? Solat sah tak? Solat dia tetap sah, ya. Sebab dia berjalan tadi di atas niat nak pergi solat zuhur. Tapi bila-bila sampai usolli fardal asri, ya. Pandangan ulama termasuk Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi. Itu ada nanti insya-Allah kita akan bicarakan tentang dalil-dalilnya. Kita tengok dulu mengubah niat, iaitu ulama mengatakan. Kita tengok sikit. Ulama mengatakan tidak sah mengubah niat solat. Apa dia solat itu? Solat fardu kepada solat fardu yang lain. Ya, tidak sah ubah niat solat sunat kepada solat fardu, dan juga tidak sah ubah niat solat sunat kepada solat sunat yang lain. Tidak sah, ya, ubah niat tu, ya, niat tidak ubah, ya. Tetapi ada perkara yang diharuskan, macam tadi kita buat solat asalnya solat zuhur 2 rakaat seorang diri. Tiba-tiba makmum tu datang nak solat zuhur, maka kita ubah niat menjadikan ia kepada solat sunat, kerana niat tadi itu kerana kita nak ambil yang lebih besar ganjarannya, iaitu solat berjemaah. Itu pandangan ulama, ada mengatakan harus dan sah dan boleh. Ya, boleh. Setengah-setengah orang yang kita panggil yang jahil lah. Ya. Ya, Allahu Akbar. Dia solat zuhur dah, tapi seorang diri, tapi dia tak tahu nak batalkan solat, boleh ke ubah niat? Berasa bimbang, tak boleh orang kali. Dia berhenti macam tu aja, tunggu makmum tu masuk. Ya, perbuatan itu tuan-tuan adalah bukan setakat dosa kerana sengaja memberhentikan solat. Ya, disebut dalam kitab Munyatul Musalli oleh Al-Imam Syekh Daud Fatani. Dia kata sengaja memberhentikan solat yang fardu pula tu, sunat pun dah berdosa, fardu pula tu, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang jahil. Itu pun atas ilmunya. Kalau dia jahil sungguh, sebelum ini nak belajar tak ada masa, mungkin ada kemaafannya. Tetapi kalau dia sengaja, berhentilah macam tu pun. Jahil, memang jahil murakkab, dia kata. Jahil yang memang tak nak belajar, dia memang tak nak belajar, dia tak suka belajar fiqh. Serabut, mazhab macam-macam, pening kepala. Ya, tambah hari ini pula tambah lagi satu rukun baru. Cucuk vaksin 2 dos, barulah sah pergi sembahyang Jumaat. Tak ada, ya. Itu bukan rukun, itu syarat. Macam kita lah, syarat nak pergi sembahyang masjid, taklah wangi-wangian, ya, sebagai syiar, sebagai kalau dalam bab darurat, bukan setakat itu, maka kalau kita penyebarnya, kita pembawanya, jadi bahaya untuk kita baliklah, tuan-tuan sekalian. Jadi kita penyebar perkara yang macam tu, maka dosalah. Kita sengaja biar benda itu berlarutan dan memakan nyawa orang lain. Ya, itu bukan menambah rukun, menjaga kesihatan atas keuzuran, atas kepentingan yang lain. Ya, itu hukum fiqh dikiaskan. Baik. Kerana tuntutan satu-satu niat adalah jazam. Jadi nak menunjukkan di sini bahawa yang dikatakan mengubah tadi itu mengubah niat, bukan ubah lafaz niat. Ya, ubah lafaz niat memang tak batal lah, tapi ubah niat tu. Niat daripada solat zuhur kepada solat asar, ubah niat. Memang tak boleh lah. Sebab waktu zuhur itu hak dia. Dia mesti solat fardu zuhur. Tiba-tiba dia ubah niat hati dia tu nak solat asar, tak boleh. Secara jazamnya, secara qat'inya, secara hukum ketetapan. Jazam tu maksudnya
secara yang telah ditetapkan begitu, maka kita duk ubah, maka tak sah solat tersebut, ya. Jangan duk ubah ikut dan, ya. Masalah. Nah, ni masalah ni penting juga untuk kita lihat. Ada masa sikit lagi. Masalahnya, masalah niat menjadi imam ketika solat seorang diri. Ya, kita niat nak jadi imam ketika solat seorang diri. Boleh tak? Ya. Bila kita sebut nak ubah niat ni, kita niat menjadi imam ketika solat seorang diri. Apa maksud dia? Pengarang kitab, ya, Fathul Mu'in. Tuan-tuan pernah tengok kitab Fathul Mu'in kan? Kalau cetakan dulu kulit dia putih je. Nak beli tak lalu. Tengok tak ada. Sekarang ni kalau dicetak semula, kulit dia dengan cantik, ya, telaga biru buat dengan kertas yang cantik, seronok. Kita pun jadi terhibur, ya. Kadang-kadang itulah penting juga hiburan diri kita, ya, menyebabkan orang lain terpesona, ya. Kalau kita nak pergi masjid, pakai tudung yang cantik, tudung Siti Khadijah. Apa orang tu, seronok ke masjid, bersih, kemas. Ya. Saya bukan ejen promosinya kan, saya nak contoh. Ya, dengan kita bersiap bagi kemas elok tu, menarik perhatian kepada orang yang nak beribadah. Begitu juga sembahyang. Kalaulah kita kata masjid cantik, sejuk, imam pun baca sedap lagi, Allah merasa nak pergi masjid. Tapi kalau tak ada benda tu, tak jadi. Ya, tak semangat, tak indah, tak cantik, tak ceria, tak membantu, tak menyokong, ya. Niat menjadi imam ketika solat seorang diri. Jadi kitab Fathul Mu'in ni kitab putih dulu. Sekarang ni dah seronok dah nak baca. Halaman ke-38, ya. Bagaimana pengarang mengatakan niat menjadi imam itu sah bersama takbiratul ihram. Niat menjadi imam adalah sah ketika takbiratul ihram tadi, walaupun tidak ada seorang pun di belakangnya. Kita seorang sembahyang, kemudian walaupun tak ada seorang belakangnya, jika dia percaya ada jemaah akan datang, ya, akan mengikutnya ataupun menurut pandangan-pandangan yang lain, yang paling jelas kerana akan menjadi imam selepas itu. Contohnya, kata saya imam di masjid, pergi-pergi makmum tak ada, ya, tak ada makmum, saya nak sembahyang, tak kala zuhur, asar, maghrib, tak kisahlah. Ya, kita pun Allahu Akbar sembahyang. Masa takbiratul ihram tu, tuan-tuan, kita niat di hati. Takbir ni mengangkatnya sunat, bukan wajib, ya, sunat. Ya, sunat. Jadi kita angkat Allahu Akbar. Maka kita nak turun tu, masa kita Allahu Akbar, ya Allah, kita niat, ya Allah, aku nak niat jadi imam. Kerana aku yakin sekejap lagi, ya, aku dengar dah bunyi air duk ambil wuduk tu, ada jemaah yang akan datang ikut aku. Jadi dia dapat fadilat dia, ya. Tiba-tiba dia sembahyang, ya, tengah-tengah sembahyang makmum datang. Sah, ya, perbuatan itu jadi sah walaupun dia seorang diri pada awalnya, belum ada makmum yang hadir selepas itu, waktu itu, tetapi selepas dia takbir saja makmum ikut belakang penuh. Sebab dia yakinlah makmum tengah ambil wuduk, dia nampak, ya, dengan mata kepala dia dengar dan sebagainya. Maka takbir sembahyang niat tadi dikira sah. Ya, tengok yang kedua pula. Solat tanpa niat jadi imam, tiba-tiba orang datang. Tiba-tiba aja orang datang ngikut belakang. Ini macam mana pula? Lalu pengarang kitab I'anah Talibin, dalam I'anah Talibin pula menghuraikan jika imam tidak yakin ada jemaah yang akan mengikutnya, maka niatnya menjadi imam itu tidak sah. Ya, sekiranya dia berniat juga, maka solatnya batal. Tadi nombor 1 ni dia kata apa? Orang yang niat jadi imam, tiba-tiba dia yakin makmum lepas ni tak ada. Macam kita sembahyang di rumah lah, ya. Kita suruh anak, ajak anak kita sembahyang, jom ambil wuduk, jom. Anak dia pun turun ambil wuduk. Jadi dia takut masa tu habis. Jadi dia mula dulu solat usalli fardal asri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Dia sebut Allahu Akbar. Dia yakin. Kejap lagi anak dia masuklah. Cuma lambat sedikit. Ya, yakin begitu. Tiba-tiba jujur sembahyang. Anak dia tidur tak sedar pun lah. Tak bangun-bangun. Kalau di masjid jemaah tak ada seorang pun ni. Dia pun usalli fardal asri arba'a imaman. Solat itu kata I'anah Talibin dalam pengarang kitabnya mengatakan tak sah. Tak sah solat itu kerana dia yakin memang hak yang tidur tu tak bangun-bangun. Ya.
tak bangun-bangun. Sekali situasi itu tak perlu kita niat menjadi imam, ya, tak perlu niat jadi imam. Kerana mereka memang tak bangun. Kalau dah tidur ni, kalau tak kejut, tak ada orang bantu kejut, memang tak bangun. Bila macam tu, tuan-tuan, apa perlu buat? Kita niat seorang diri. Lepas tu kita bangun, habis bagi salam, kalau subuh tu kita bangun balik, kita kejut dia orang bangun, dan mereka tu sedar, ambil wuduk, kita boleh i'adah, sembahyang kembali kali kedua. Ya, syarat nak sembahyang kali kedua. Syarat yang kedua itu ialah mesti kita solat yang kedua itu berjemaah, berulang sekali lagi dalam bentuk jemaah. Kalau seorang tak boleh dah, ya, kena berjemaah. Kerana tadi kita dah solat, tapi ini solat yang lebih baik, ya, kerana solat berjemaah. Maka bangun anak kita sembahyang sekali lagi. Ya, yang kita sembahyang tadi dia jadi sunat. Ya, kerana yang datang hak kedua ni lebih baik daripada solat yang pertama tadi, ya. Baik, yang ke masalah kedua, solat tanpa niat jadi imam, tiba-tiba orang ikut belakang. Apa pula ni? Ya, tadi sebab kita niat nak jadi imam, mungkin yakin makmum datang atau tidak. Sekarang solat tanpa niat jadi imam, tiba-tiba orang ikut belakang. Boleh pahala tak? Satu perkara yang boleh yang diperoleh daripada perbahasan ini ialah sesiapa yang berniat, ya, berniat menjadi imam, sedangkan ia mengetahui bahawa tiada seorang pun ada berikutnya, maka solatnya tidak sah. Manakala apabila dia sembahyang, ya, hal ini perbuatan dikira sebagai kerana, kenapa alasan tadi? Kerana kita macam main-main. Jadi yang kedua dia kata, sekiranya jika seorang itu niat tanpa nak jadi imam, ya, sedangkan dia solat seorang diri, tiba-tiba makmum datang terjengui di belakang dia, ikut 3-4 orang, ya. Awal tadi Allahu akbar, tiba-tiba waladhdallin, amin, kawan dah ketar dah. Ketar sebab apa? Tu dia, saya pernah jadi kat sahabat saya, dia sembahyang tengok penuh belakang, baca kuliah pun tak keluar dah. Kuliah ayuhal kafiru, ketar bergigit, tuan-tuan. Dia kata, aku tak pernah orang ikut ke belakang sampai seramai macam ni. 10 orang lebih. Aku duduk jadi imam di rumah 2 beranak je. Ketar dia sampai baca tak boleh, tuan-tuan, kesian. Ya, sampai baca qul huwallahu ahad. Hu ahad tu hu ahad dia bunyi dia. Sebab terlalu takut, gemetar, bimbang pada baca ayat. Dia kata aku bukan pandai baca sangat, ya. Tadi ingat sembahyang seorang saja. Yang kau sembahyang seorang tengah-tengah masjid tu buat apa, ya? Jadilah makmum. Maka dapat tak pahala? Dari sudut pahala tu dia dapat bermula selepas datang rakaat kedua. Katalah dia start makmum datang rakaat kedua, maka pahala dia bermula pada niat jadi imam rakaat kedua tadi. Fadilat daripada awal solat muafiq tu dia tak dapat. Dia dapat start pada yang kedua. Yang bermula imam makmum ikut tadi, dan dia niat ikut imam tadi sampai ke sana, sampai habis. Ya. Yang pertama tadi niat jadi imam, walaupun dia kata saya tak apa. Ada orang yang sufi-sufi ni dia lain sikit, tuan-tuan. Dia kata tak apa, saya seorang sendiri pun saya niat imam juga. Kenapa ustaz? Kenapa tuan? Dia kata sebab kalau manusia tak ada ikut saya, jin akan ikut belakang saya. Ya, jin dan malaikat akan solat bersama saya. Kita tak boleh hukum jemaah yang kita tak nampak hadir di belakang, kita niat imam, tak sah. Ya, Imam Syafi'i sebut begitu, Imam Nawawi sebut begitu. Kerana tak boleh kita niat kepada makmum yang tidak nampak. Umpama kita niat, sekali lagi makmum sampailah, sedangkan makmum duduk tidur. Macam itulah. Jadi niat itu kata ulama nak main-main solat. Hukumnya tak sah dan batal solatnya. Hak yang kedua tadi, tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba makmum tu sampai. Bila makmum sampai di belakang, makmum mengatakan apa? Dia akan dapat pahala selepas daripada pahalanya bermula daripada rakaat yang kedua tadi sehinggalah akhirnya. Okey, tengok masalah ketiga pula. Orang solat fardu mengikut orang solat sunat. Solat tunai ikut solat qada. Solat panjang ikut solat pendek. Iaitu umpama solat asar dan solat subuh. Maka apa hukumnya? Kita tengok. Pengarang kitab I'anah, kitab I'anah At-Talibin ataupun kitab Matla'in Badrin ada sebut juga. Dia mengatakan bahawa
Ya, dan tidak mengapa berbeza niat imam dan makmum. Ya, berbeza niat menjadi imam di dalam solat ketika mana ada jemaah yang menjadi makmum kepadanya, dan dia mendapat fadilat berjemaah itu bermula pada awal. Ya, kita tengok lagi. Oleh itu, kita tengok yang ketiga ni. Oleh itu, jika solat imam dan makmum saling menyalahi seperti contoh, ya. Okey, sekejap tuan-tuan. Hilang fokus sikit sebab ada gangguan. Birthday semalam birthday saya. Diorang masuk bilik penuh nak bagi hadiah. Ya. Jadi kita pun hilang fokus. Duk tengok mereka setengah. Kepala otak duk fikir mereka sikit. Ya. Okey, kita ulang balik yang ketiga tadi. Orang solat fardu mengikut orang solat sunat. Solat tunai pula ikut solat qada. Solat panjang pula ikut solat pendek. Adakah asar seperti asar dan zuhur. Okey. Disebut oleh kitab Matla'im Badrin, ya, dan tidak mengapa berbeza niat imam dan makmum. Maka sah orang yang solat fardu mengikut orang yang solat sunat, ataupun orang yang solat tunai mengikut orang yang solat qada, dan orang yang solat panjang mengikut orang yang solat pendek, seperti orang yang solat zuhur mengikut orang yang solat subuh, ataupun sebaliknya. Bertiga-tiga bentuk solat berjemaah itu maka dikirakan boleh. Kita pergi masjid, niat nak berjemaah, tiba-tiba imam dah habis, kita lambat datang, ya, kita nak kata masbuk ke apa. Sebab tu bila nak sembahyang ni tuan-tuan, bunyi saja azan, kita elok berhenti apa sahaja tugasan-tugasan kita. Ustaz, setengah-setengah orang bahasa tak bagus kan, gila ke ustaz, ni tengah kerja, sembahyang tu boleh dilewatkan sebab kerja juga ibadah. Betul. Kalau saya sembahyang tengah duk operasional ni mati orang tu, jangan marah. Jangan marah, jangan marah, ya. Maksudnya kita kata begini, dalam kita solat boleh kita tangguh keterlewatan. Tetapi bagaimana dalam Al-Quran sebut, ya, sesungguhnya solat di awal waktu itu adalah maktubah, dituntut, ya. Solat di awal waktu amat-amat dituntut, ya. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutah. Sesungguhnya solat itu bagi orang mukmin itu menepati tepat pada waktunya. Kalau terlambat, kalau terlewat, kalau disebabkan urusan-urusan yang penting, ibadah-ibadah yang penting, berartinya apa? Berarti solat tadi diharuskan, dibolehkan, dilambatkan kerana ada ibadah-ibadah yang penting seperti berurusan dengan manusia, ya, macam kerani urusan dengan manusia, baiklah kerani di pejabat pos ke, kerani sekolah ke, kerani di universiti ke, ya, begitu juga tu kalau kerani. Kalau doktor lagilah nampak jelas, ya, tengah-tengah operasi, azan dan sembahyang mati orang tu, ya, maka urusan dengan memberi khidmat pada manusia boleh dilambatkan, tapi dengan niat, ya Allah, aku lambatkan sikit solat kerana tengah kerja ni, ya. Kalau kita tak niat begitu, takut masa kita terlambat itu dikira kita leka dan lalai. Boleh tak? Terlambat sikit, tapi bila bunyi azan tu terus hati terpanggil, ya. Macam kita kata kalau dalam Quran, bila idza tuliyat alaihim ayatuh idza zukirallah, bila sebut nama Allah gemetar hati. Tuliyat alaihim, bila dibaca ayat, beriman. Itu juga orang beriman, bila dia dengar azan, tercetus, ya Allah, tak dapat pergi masjid ni, saya nak lambatkan sikit. Cakap niat di hati, ya Allah, lambatkan sikit. Tapi masalah kita terlupa. Sebab itu hati kita selalu terbalik, ya, terbalik. Pagi baik, petang jahat, petang baik, pagi baik. Dia duduk dalam nafsu yang kedua sahaja. Nafsu lawamah, baik petang, bagi jahat pula pagi, petang baik balik. Bila nak baik semua ni? Kita duduk tanya diri kita. Jadi dalam hal itu tuan-tuan, maka apa perlu kita buat? Niat dulu, ya Allah, lewat sikit, tak apa. Daripada ketika itu, mudah-mudahan kerja kita itu pun, yang kita kata ibadah tu, kalau setengah-setengah ulama yang syadid kata, kalau tak mula dengan niat, maka termasuk bukan ibadah. Ya, sembahyang semua dengan niat.
Kalau kerja kita tak niat, macam mana nak dikatakan sah dia jadi ibadah? Kena jaga tuan-tuan. Tuan-tuan nak mengaji, saya nak mengaji kerana Allah. Dapat pahala. Dia jadi ibadah. Tapi mengaji bila orang masuk penuh tak mengaji, malu pula. Jadi niat tu penting. Bermula dari situ. Maka dia kata boleh. Boleh di sini bagi orang yang solat yang kita datang-datang lewat ikut belakang orang solat sunat. Walaupun solat sunat, walaupun solat fardu, walaupun solat qada, walaupun solat panjang, dia solat subuh qada, kita datang solat asar ikut dia. Ya, tiba-tiba dia kunut. Dia kunut. Kita pun kunut dah. Bila kita ikut imam wajib kita buat benda yang sama. Jangan tinggal, kalau kita tinggal jadi batal, putus. Putus kita punya fadilat berjemaah tadi. Kita tengok lagi, buat ada sikit lagi. Lepas ni kita nak berhenti dah. Itu yang masalah keempat, solat imam dan makmum mestilah sama. Kalau tak sama, batal solat. Apa maksud dia? Solat imam dan makmum mestilah sama. Kalau tak sama, batal solat. Apa maksud dia? Iaitu contohnya, solat fardu 5 waktu mengikut solat gerhana matahari. Ataupun sebaliknya, kerana solat gerhana itu ada 2, gerhana matahari, gerhana bulan. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pipik usolli fardhu zuhri. Sedangkan imam itu solat gerhana waktu zuhur kan, gerhana matahari. Kita pergi ikut imam tu. Boleh tak? Boleh tak solat tu? Hukum solat tadi batal. Kenapa? Kerana solat zuhur kena rokok sekali sahaja, solat gerhana rokok 2 kali. Yang mana ada solat zuhur rokok 2 kali. Jadi tak sepakat. Jadi peraturan solat imam itu mesti adalah sama, ya. Mesti sama. Kalau tak sepakat, imam rokok 2 kali, sedangkan solat tadi solat apa? Solat dia buat solat zuhur, kawan ni buat solat khusufus syams, khusuful qamar, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Rokok 2 kali. Jadi batal, solat itu tak sah. Kemudian begitu juga solat fardu 5 waktu kita ikut solat jenazah. Sah tak? Tentulah tak sah. Kita nampak macam main-main tak soalan tu. Kita solat fardu, pergi ikut imam solat jenazah, usolli fardhu zuhri arba'an, Allahu akbar. Imam tu pun Allahu akbar. Kita pun takbir 4 kali, imam tak rokok. Sembahyang fardu sedangkan wajib rokok, wajib sujud. Maka solat tadi automatik terbatal. Begitu juga solat gerhana mengikut solat jenazah. Kita solat gerhana, ni gerhana matahari ni, imam solat jenazah dah tak ada makmum sangat, kita pun ikut imam tu buat gerhana. Allahu akbar. Gerhana kena rokok 2 kali. Ya, tiba-tiba solat jenazah tak rokok, tak sepakat, dia kira maka solat tadi batal. Ya, tak sah. Okey, sambung sikit lagi. Imam dan makmum mestilah sepakat. Apa maksud sepakat di situ? Perkara-perkara yang sunat dianggap melampau atau keji jika beza antara imam dan makmum. Contohnya, perkara-perkara yang sunat. Ya. Sunat saja dianggap sunat. Sunat dianggap keji dan berbeza. Beza macam mana? Berbeza antara imam dengan makmum. Melampau dan keji jika ada beza antara imam dan makmum. Solat tu sunat saja, tapi ada beza imam dan makmum. Jadi keji. Apa maksud dia situ? Imam melakukan sujud tilawah. Macam kita contoh minggu lepas kan. Imam sujud tilawah dan wajib makmum untuk mengikutnya. Tetapi jika imam itu tidak melakukannya, maka makmum wajib meninggalkannya. Contohnya, imam tadi baca surah sujud sejadah. Makmum dalam tabir sana yang muslimat tak tahu, ya, di belakang tabir. Ya, tak tahu, imam tu tak cakap ni lepas ni ada sujud sejadah na, kecuali surah as-sajadah imam tak sujud, dia pergi sujud awal lagi. Lain lah. Itu menunjukkan makmum tu excited lebih. Imam tak nak sujud, maka tak boleh makmum pergi sujud, ya, sebab sujud itu sunat. Ya, perbuatan menyalahi imam itu adalah salah. Kecuali imam turun sujud, dia tak buat kunut. Kerana perbuatan kunut itu adalah perbuatan yang memanjangkan perbuatan imam. Apa maksud dia? Imam kita panggil apa? Berfahaman salafi. Ya. Kalau Malaysia sebut Wahabi lah, dia tak mau sembahyang ada kunut. Kunut itu hanya nazilah sahaja. Ya, dia tak buat. Bila dia tak buat, kita pun ikut.
Kita nak buat kunut. Boleh tak? Boleh. Pada ketika itu, kerana perbuatan kunut itu setelah i'tidal, imam terus sujud, iaitu memanjangkan perbuatan imam. Maksudnya imam pergi sujud, kita tak lari lagi. Kita masih dalam sunat ab'ad. Ya. Yang kita baca, kita baca Allahumma hdina fi man hadin wa afina fi ma suhai'at wa tawallana fi, kita baca boleh sebab memanjangkan perbuatan imam, tapi jangan lama sangat. Takut tertinggal 2 rukun lebih, 3 rukun ke atas batal balik ya. Jadi memanjangkan sedikit kerana meraihkan kita berpegang ada kunut boleh buat. Manakala macam tadi, kalau imam sujud sejadah dia tak buat, tapi tiba makmum yang muslimat di belakang duk faham imam baca sujud sejadah, sekejap lagi mesti rokok, maka imam tadi tak rokok, dia turun sujud seorang-seorang. Boleh tak? Tak boleh. Sebab mendahului imam dalam perkara sunat tak boleh. Kecuali imam salah rakaat macam satu minggu lepas kan. Imam silap rakaat. Imam masuk rakaat pertama, Allahu Akbar, sembahyang, tiba-tiba tahiyat awal. Dia tahiyat awal atas sebab apa? Sebab dia terlupa. Dia tahiyat awal tu dia tahiyat awal lah. Rakaat pertama dia terlupa. Makmum telah jawab berdiri. Makmum memang kena berdiri. Makmum tak boleh tahiyat awal. Kalau makmum buat tahiyat awal, makmum itu batal. Kenapa batal? Kerana makmum telah membuat perkara yang salah sedangkan dia tahu dengan sengaja. Makmum imam dia terlupa. Perkara yang terlupa dimaafkan. Ya, dimaafkan. Jadi makmum wajib berdiri dan tegur mendahului imam, tegur imam tadi. Subhanallah, imam buat kerah kepala. Subhanallah, dia buat tak peduli. Subhanallah, salah kat mana lah? Kalau dia pusing belakang, kalau dia tak pusing dia buat kerah, buat tak tahu je. Imam ada hak, kata Syekh Nawawi Al-Bintani dalam kitab Nihayatul Zin. Dia kata dia ada hak nak mempertahankan. Imam Nawawi kata apa? Dia ada hak, imam ni ketika itu nak pertahankan puasa dia. Ya, dia berbeza dengan imam di luar. Imam luar maksudnya sultan, perdana menteri. Sebab apa? Di luar solat kalau salah kita boleh tegur. Cakap panjang, dalam solat ada had batasan sekadar subhanallah, maka imam tu belagak sikit. Dia buat tak tahu ya. Itu dia dengan Allah Taala ya. Dalam hal ini imam mesti sepakat. Jadi kalau makmum tadi tengok imam baca sejadah dia tak nak sujud. Kalau imam tu sujud, wajib makmum sujud. Ya, kalau imam tu tak buat, wajib makmum kena ikut imam. Kemudian begitu juga dia kata contoh ya, contohnya, tetapi jika imam tidak melakukannya maka wajib kita meninggalkannya. Begitu juga tasyahud awal, jika imam meninggalkan tasyahud awal maka makmum wajib meninggalkan tasyahud awal. Wajib juga. Tasyahud awal tu duduk dia dan baca dia adalah sunat. Sunat abad kan. Jadi bila kita duduk dapat pahala sunat itu, tapi imam terlupa dan tinggal. Ya, bila tinggal maka makmum tadi boleh terus berdiri bersama dengan imam ya. Kalau imam tak buat kita boleh ikut terus ya, jangan kita duk tunggu pula, kita nak buat pun boleh ya, sekadar kan kita kata kena ikut imam. Kalau imam tak buat kena ikut imam, tapi kalau imam buat kita kena wajib ikut dia. Kalau imam tak buat kita pun kena tinggal, kecuali perkara-perkara rukun macam tadi ya. Imam buat tahiyat awal ketika rakaat pertama, kita tak boleh tunggu dia sebab dia dalam suasana terlupa dan silap. Okey, kita tengok ada lagi tak? Masalah yang keenam, berniat dalam hati untuk solat zuhur tetapi masalah melafazkan solat asar, atau berniat solat maghrib di dalam hati tersilap melafazkan solat Aisyah. Masya-Allah. Pendapat muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i juga menetapkan bahawa sah solat seseorang itu jika dia berniat dalam hati tanpa melafazkan niat dengan lisan, dan inilah pandangan jumhur ulama. Ada dapat sebut tadi kan, menunjukkan bahawa bagi orang yang tersasar sebutan nak pergi zuhur, niat keluar rumah keluar zuhur sampai solat fardhu asri, Allahu akbar. Okey. Boleh tak dia tersasar? Tapi kiranya kita tengok lagi ada tak jawapan dia. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i juga menetapkan bahawa sah solat seseorang itu jika dia berniat di dalam hati tanpa melafazkan niat dengan lisan, dan inilah pandangan jumhur ulama. Sah ya. Maka dalam hal ini menurut ulama Imam Nawawi, jika seseorang itu berniat dalam hati untuk solat zuhur sedangkan lidahnya tersalah melafazkan solat asar, maka solat zuhurnya itu dikira sah. Ya, jangan tuan-tuan berhenti pula. Tuan-tuan makmum tak kisah, tapi kalau tuan-tuan imam jam. Tuan-tuan imam jadi jam.
Jadi kalau tuan-tuan imam macam mana nak buat? Dia ada beza pula. Kalau tuan-tuan imam, tuan-tuan boleh dulu bila takbir tu Allah. Aku niat tadi solat zuhur. Niat ni bukan lafaz niat. Allah. Allah. Zuhur ni bukan asal. Jadi imam itu apa perlu buat? Dia habiskan dulu, tapi jangan rapat lagi. Jadi takbirnya, dia boleh secara perlahan. Secara perlahan Allahu Akbar. Ya, dia sebut semula. Dia jangan angkat lagi kali kedua Allahu Akbar. Allah pernah jadi imam, makmum dah sampai habis dah. Imam 2 kali. Dia buat 2 kali. Tapi makmum mujurlah. Dia tak angkat 2 kali. Kalau tidak keliru makmum, maka imam itulah. Dalam hal itu ulama kata dibenarkan imam itu walaupun tangan dah duduk di sini, dia takbir semula dengan niat yang baru. Niat dengan baru, tangan tak payah angkat demi menjaga kekeliruan makmum, maka dia Allahu Akbar secara perlahan ya. Ya, dia boleh niat semula. Jangan ubah niat, tetapi kalau ubah lafaz sahaja sah. Niat tetap zuhur. Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika mensyarahkan kaedah fiqh iaitu al-umur bimaqasidiha, iaitu yang bermaksud setiap perkara itu dikira berdasarkan niat, menjelaskan bahawa tempat niat itu adalah di dalam hati. Maka terlahirlah daripada konsep ini 2 kaedah, iaitu tetap tidak cukup sekadar melafazkan niat dengan lisan tanpa niat di hati. Tidak diisyaratkan untuk melafaz niat bersama-sama niat di dalam hati. Ini kena kita fahamlah kan. Tidak cukup sekadar lafaz niat kalau tak ada niat di hati. Tidak diisyaratkan lafaz niat itu, tidak diisyaratkan lafaz niat itu bersama-sama dengan hati. Maksudnya usolli saja aku, tangan sikit Allah, mulut Allah. Itu yang jadi was-was tu. Saja aku nak betulkan niat. Padahal niat ini di hati saja, tak perlu dilafazkan. Cuma sunat. Sunat di sisi Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, ya, menyebut kembali lafaz niat itu. Sunat. Kalau tak sebut, dia kata hilang fadilat dia ya. Maka kita sunat menyebut ya takbir sejelas-jelasnya, lafaz itu diulang ya. Kerana kata ia kerana apa? Kerana lafaz yang kita sebutkan itu akan membantu apa? Membantu hati kita. Betul tak? Lafaz niat tadi membantu hati kita supaya fokus apa kita nak buat. Sebab tu wujudna qasad, ta'arud, ta'ayun. Wallahu a'lam. Sampai bab itu kita 12:55. Jadi sampai kat tu dulu ya, bab niat pada hari ini. Dan minggu depan kita sambung lagi imam lupa sujud sahwi dan kaifiat takbiratul ihram ya. Ini penting ni kaifiat dia. Kadang-kadang kita tak faham baru, lama kan. Dan fadat dia insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Jadi saya ingat tuan-tuan fahamlah tu ya. Niat bagi orang yang solat yang mengubah niat dengan sengaja dan tidak sengaja dan terlafaz lain, sebut lain, solat niat yang lain, lafaz sebut lain ya. Boleh ke tidak solat tadi, batal ke tidak ya. Semua saya ingat tuan-tuan terjawab gitu ya. Baik, minggu lepas ada seorang yang bertanya, sahabat kita, dia kata sah solat di belakang imam ya. Solat hari Jumaat sah di belakang. Jadi bab ni dah habis hari ni sekat tu. Saya ambil soalan orang yang tanya minggu lepas. Maaf je daripada soalan tadi Ustaz kata pasal niat itu nak sembahyang masa pada masa masuk Zuhur terus niat nak solat kan. Tapi dia dia tidak dapat nak itu sebab anak dia tidur ke apa. Macam berlaku juga kalau seandainya kita ada tanggungjawab nak ingatkan anak kita solat kan, tapi anak kita belum balik sekolah menengah macam tu. Jadi kita nak solat, kalau kita solat kita solat seorang diri. Jadi kita tunggu anak kita balik, tapi kalau dia balik pukul 2. Tapi kita nak satu, kita nak pastikan dia solat, dan kalau kita nak dapatkan jemaah tu. Itu dan dia bukan yang berlaku sekali. Sepanjang kalau nanti macam diorang sekolah akan berlaku macam tu. Adakah maknanya kita melambatkan solat kita? Boleh kita melambatkan solat. Kata ulama dalam hal ini, sekiranya kita dah berwudu, telah pun kita wudu,
boleh kita tunaikan dulu seorang diri. Maksudnya kita duduk di rumah, menunggu anak balik pukul 2, solat masuk 1:10 minit. Jadi kita dah duduk dalam wuduk, dah sedia nak semayang, maka boleh kita buat dulu qabliyah ada 4 rakaat, sempurnakan bagi tamam, kerana qabliyah dan ba'diyah selepas zuhur ini menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya, buat bagi cukup 4-4 tu, contohnya qabliyahnya. Kemudian kita tengok lambat lagi, maka kita buat dulu solat seorang diri. Sebab kita takut apa? Dalam sepanjang nak sampai anak kita balik, kita mati dulu kan? Faham tak? Kita takut anak kita nak balik, entah ada orang sakit meninggal dunia kan, kita tak sempat dah nak berjemaah, anak balik terus kita balik pergi keluar kan? Jadi pada ketika itu, kita buat dulu seorang diri. Ya, habis-habis qabliyah dia tu, memang anak aku balik pukul 2 lah hari ni, aku buat dulu langkah berjaga-jaga. Boleh tak? Boleh buat begitu. Kemudian bila anak kita sampai, kita pun sihat lagi, sejahtera, okey, ambil wuduk, kita sembahyang sekali berjemaah. Maka itu dipanggil solat i'adah. Solat yang buat semula, tapi syaratnya daripada seorang kepada jemaah. Jangan buat sekali lagi, itu jadi qada, ya. Maksudnya dalam berjemaah. Itu boleh begitu, insya-Allah. Maksudnya dilewatkan dan kita buat dulu. Macam subuh lah, kita buat dulu. Anak kita duduk kejut, tak bangun, buat dululah. Allah. Habis buat, kita kejut, dah bangun semua, buat sekali lagi. Ya, boleh? Faham Ustaz? InsyaAllah, faham. Jadi saya nak sambung sikit soalan minggu lepas. Dia kata solat di belakang imam di hari Jumaat. Ya. Mungkin solat tidak ada 2 jemaah di dalam satu waktu. Ini khilaf besar juga. Sebab apa? Al-Imam Nawawi pun ada sebut, ya. Kita ni sebenarnya kalau di RNR sekalipun, kita dituntut solat berjemaah di tepat waktu itu, dan kita berjemaah dalam satu imam. Walaupun dibolehkan, diharuskan kita buat 3-4 imam. Kerana apa? Yang jadi 3-4 imam tu, satu yang mai tu dia kata dia musafir, seorang ni dia kata dia tamam. Jadi yang musafir tak nak ikut yang solat tamam. Jadi dalam bab ni ulama-ulama menjawab bahawa eloklah kita datang tengok orang ni solat tamam, sempurnakan dengan mereka solat tamam. Sah solat tadi. Kerana itu adalah syiar. Ya, syiar kita solat mesti berjemaah, jemaah yang satu. Ya, bukan diasingkan. Ya. Jadi kalaulah solat itu solat yang kedua, boleh kita buat asing. Maksudnya datang yang ni, orang boleh buat juga kan. Dilepas pada waktu yang wajib ketika azan itu, maka boleh dibuat jemaah yang 2-3 jemaah pun tak apa. Sebab ketika itu RNR dikatakan pusat tempat orang rehat, datang solat dan tidak ada latihan imam khas. Maka harus bagi dia dalam suasana itu solat 2-3 imam. Namun di masjid, kita cara minggu lepas, orang solat Jumaat, tiba-tiba ada jemaah yang kedua yang ikut sampai luar pagar. Ikut Imam Nawawi, dia kata mesti kita ikut makmum ikut imam ni berapa jarak dia? 3 hasta. Jadi 3 hasta ni maknanya kita dengan dinding, imam dengan dinding pun jaraknya begitu. Makmum dengan imam pun jaraknya 3 hasta. Jadi bila begitu, kalaulah masjid sempit, jemaah ramai, maka melimpah di luar. Maka limpahan itu dikira masih bersambung jemaah. Kerana waktu tu uzur, keuzuran maksudnya masjid tak boleh menampung keramaian manusia. Jadi jaraknya masih lagi bersambung, tetapi dalam keadaan 3 hasta. Tiba-tiba ada jemaah baru yang solat di luar pagar. Ikut juga imam solat jemaah, iaitu Jumaat di masjid. Sah atau tidak solat dia? Dalam hal ini, jika makmum solat di luar pagar ataupun di tanah lapang, sedangkan pula pagar tu pula soft kunci, pintu pagar terkunci, ya, mesti kita faham dia masih ikut imam. Dia dengar imam tu baca, ada talbiyah, ada apa dia panggil lafaz
makmum tadi, yang dia panggil apa, ni apa, mubaligh tu Allahu Akbar ataupun tak ada mubaligh, imam tu sendiri pakai speaker bunyi sampai luar, ya. Kemudian makmum tadi pun masih ikut Allahu Akbar, dia dengar daripada luar, maka ketika itu solat dia dikira sah mengikut Imam Nawawi dalam mazhab kita Syafi'i, asalkan jaraknya 300 hasta ataupun sama dengan 135 apa nama meter daripada jarak makmum dalam masjid dengan luar pagar, ya. Dan syaratnya makmum tu boleh pergi. Sekarang musim PKP, tutup dan kunci, itu yang orang tanya tu sah ke tidak. Ya, tadi syarat pertama 3 hasta bila dalam satu dewan masjid, ya. Bila keluar pagar, kata Imam Nawawi mesti sekurang-kurangnya 300 hasta ataupun 135 meter. Padang bola 135 meter tak? Ujung gol sana, gol sini. Jadi jarak tu boleh lagi sebab dia tak kalau pintu pagar terbuka. Tetapi sekiranya ada dinding, penghalang, lori dan sebagainya, ataupun pintu pagar terkunci atas keuzuran, maka solat tadi dikira sah juga. Jangan tuan-tuan lalu tepi pagar masjid Bukit Lutung tengok orang Jumaat di luar pagar atas bukit tepi tu kan. Tuan-tuan kata tak sah, bayar saja tu. Sebenarnya sah. Selagi dia nampak imam tu rokok, imam tu sujud, dia boleh dengar, ataupun dengan nampak ataupun dengan dengar, syaratnya tidak duduk lebih depan pada imam dan duduk lebih belakang pada imam ataupun sekurang-kurangnya bersama dengan makmum di saf yang pertama. Boleh. Solat tadi dikira sah. Wallahu alam, ya. Jangan takut, dan kita orang solat macam tu, kita doalah, ya Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan iman di hati mereka dan kami. Jangan kita terus semangat nak sembahyang, orang kata PKP tak sembahyang, sudahlah. Duduk kota bukit tu sembahyang juga dengan masjid. Masjid pula, amun nak ikut sangat, aku tutup speaker. Jahat juga. Ya. Masjid pun tutup speaker, kunci pintu. Sebab apa? Nak fokus kami saja sembahyang. Kalau dah ada orang nak ikut di luar, patut makmum, imam, AJK masjid berbangga, ya. Kalau pintu terkunci tu, buka sikit, bagi ada laluan dia nak pergi kan. Dan kalau tertutupnya pintu kunci, bukalah pintu speaker luar bagi makmum tu ikut. Jangan jadi satu, kita kata kadang-kadang kita tindakan kita buat tu bukan dasarkan mufti dan pemerintah. Kadang-kadang nafsu kita sendiri. Dah orang kata tak boleh sembahyang dalam masjid, dia pulun buat kat luar, tutup speaker luar supaya makmum luar tu tak ikut. Allahu Akbar. Pernah jadi di tempat saya pun. Saya nak kata apa, ya. Dah ada orang semangat nak sembahyang Jumaat di bukit, jaraknya pun tak sampai 150 meter pun. Tak sampai 135 meter, berdekat lagi. Maknanya sah lah. Ikutan itu sah. Ya, sebab PKP. PKP ni adalah satu perkara yang sepakat tak boleh kumpul banyak tu. Maka kalau duduk jarak sampai keluar, boleh lagi. Maka masjid pula tutup speaker, dia orang duduk ikut kat luar tu. Oh, lagi sombong, ya. Takut perbuatan kita yang kita buat tutup buka ni berdasar nafsu, bukan kerana kita faham pada hukum asalnya. Allahu a'lam. Ya, jadi mudah-mudahan yang bertanya itu fahamlah, ya. Cuma isu dua fahaman politik, seorang sembahyang kat luar sebab dia parti lain. Ini sembahyang itu isu politik. Ya, dia tak nak ikut imam pertama, dia buat imam kedua. Itu khilaf ulama lah. Ada kata sah, ada kata tak sah. Tidak ada satu qaryah dalam satu masa itu dia 2 rakaat, 2 fardu. 2 imam, 1 rakaat 2 imam. Dan wajib dia mempercayai imam yang dilantik oleh hukumah atau kerajaan. Ya, dia wajib ikut. Dia tak perlu buat jemaah baru. Dulu kalau lepas dengan UMNO ni, ya Allah, sampai dia kata orang UMNO tu fasik. Orang UMNO ni hampir fasik ni ada sampai munafik, hampir kafir, ya. Sembahyang tak sah. Jadi ketika dululah, ya, saya bukan terdorong dengan mana-mana parti, ya. Dalam hal itu dulu. Sekarang alhamdulillah muafakat parti demi menjaga negara daripada jatuh ke tangan orang bukan Islam, itu lagi baik, ya. Biar bersatu kerana Allah. Moga-moga Allah Taala merapatkan balik salah faham kita dulu, ya. Orang Islam sama Islam baling batu. Saya tahulah
Masa tu saya duduk di Kedah ya. Di Baling masa tu, ataupun di apa nama, Lubuk Merbau. Orang apa, PAS, baling batu kena kepala orang UMNO pula keluar pisau, tikam. Ya Allah, Islam Melayu sama Melayu salah faham parti. Ya, bertikam sampai berbunuh-bunuh ya di Baling ya. Sampai yang kata Ibrahim biar syahid, yang ni kata tidak syahid, yang mengarah suruh buat tu siapa? Kita sedih yang hak jadi kepalanya orang bukan Islam ya, yang tak belajar fiqh, tak ada apa ya, yang merosakkan hubungan sesama orang Islam. Jadi alhamdulillah sekarang Allah dah satukan balik. Mudah-mudahan kita dapat akrab lagi ya. Kalau dulu tersilap, tersalah sangka, mudah-mudahan Allah Taala satukan balik. Namun nak satu parti itu susahlah. Satu fikrah ya cukup. Iaitu pertahankan negara Islam, negara orang Melayu. Ya. Itu sudah. Kalau tak mau satu parti pun, satu fikrah. Sedih tuan-tuan sampai Jumaat jadi begitu. Wallahu a'lam. 12-10 minit. Ini tuan-tuan ada satu soalan ke sebelum kita berakhir? Siapa-siapa nak tanya boleh buka mic. Ada kan? Kalau tak ada kita pun nak berhentilah sekat tu. Sebab saya ingat kalau tak ada apa, kami pun nak bergerak merentas negeri. Bila Aina? ke Kedah lah, jumpa keluarga sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Sana Hilwai lah nanti Ustaz menyambut. InsyaAllah. Betul? Ya. Tadi terkeluar. Ada soalan? Boleh tanya, Ya. boleh tanya ke? Boleh. Yang mampu saya jawab lah. Okey. Kita macam lafaz takbiratul ihram tu, dia rukun qauli kan? Ya, rukun qauli betul. Rukun qauli. Setakat mana dia punya kedengaran tu? Macam kita kalau jadi imam, nak diperdengarkan kepada makmum ke ataupun setakat telinga kita ke? Macam mana? Yang lafaz tu. Okey. Lafaz takbiratul ihram kita mengangkat itu perbuatan dia sunat. Lafaz takbir itu kita kena sebut, wajib kan? Maka kita sebut Allahu Akbar. Kalau kita imam, memang kena benarkan makmum dengar. Sebab apa? Dia kata dalam hukum fiqh, makmum takbiratul ihram mesti lepas daripada imam takbiratul ihram. Dia tak boleh serentak. Jadi imam Allah dia sama dengan imam, maka tak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram. Maksudnya makmum tak boleh takbir dulu daripada imam. Mesti imam dulu barulah makmum. Dan imam itu sunat takbir dengan kuat kalau imam lah. Ya, kalau perempuan sama-sama dia dalam bilik khas, tak ada orang, boleh takbir kuat, ya. Tapi kalau sama dengan lelaki, dia hanya sekadar sama dengan makmum lelaki juga, dia tak boleh takbiratul ihram yang kuat macam saya sebut itu, makmum yang nakal, ya. Allahu Akbar mengalahkan imam yang asal, tak boleh menyalahi perbuatan imam. Maksudnya dia buat lebih kuat. Jadi yang dikatakan takbir sekadar mulut dengar, lafaz itu ke telinga kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makcik yang bertanya ya. Makcik Masitah yang setia dalam. Tapi Ustaz, ini ada masalah kan? Dia macam Allah tu dia dengar tapi akbar tu dia tak dengar. Jadi dia anggap solat makmum ni anggap solat dia tak sah demi ke imam tu. Dia buat solat lain. Oh gitu, sebab bar saja. Dia macam ni, Allah akbar tu dia tak dengar. Jadi lafaz Allah tu dia dengar, akbar tu tak dengar. Jadi dia kata menyalahi sebabnya lafaz takbir ni, takbiratul ihram ni mesti didengar oleh makmum kata. Betul. Jadi makmum ni lepas solat tu dia buat solat lain. Dia begini, kita dalam kehidupan kita ni sesetengah orang suara dia lantang, ya. Allahu Akbar. Ya, itu yang pendek.
Jadi imam pula kadang-kadang dia pun jahil juga macam saya lah kan. Jahil dia bertakbir panjang Allahu Akbar. Tak payahlah bagi kuat-kuat panjang macam tu. Dia hanya diharuskan kepada orang-orang yang disunat, bukan sunat, harus pada orang-orang yang was-was baru takbir panjang Allah. Imam Allah, imam tak was-was, pendek sudahlah Allahu Akbar. Ya. Jadi orang yang suara lantang Allahu Akbar. Jadi tak bunyi lafaz tapi kita yakin, ya, kita jangan terus mufaraqah. Ya, selagi kita yakin imam itu, ya kita yakinlah hati kita mesti dia sebut barada. Cuma dia tak kuatkan kesemuanya. Mungkin bagi dia dah cukup, ya, Allah sekadar apa nak menunjukkan lafaz takbir itu dah berlaku. Tetapi dia sebut Allah tu nyata dan terang, bar itu mesti dia sebut. Macam orang baca auzubillah ketika baca Quran. Di tengah-tengah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa maksud yang 7? Ya ayyuh, terus. Ya ayyuhallazin. Kita hukum dia ni tak baca bismillah apa. Sebenarnya bismillah dia baca perlahan. Sama kita pergi Mekah, imam tu Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam tu tak baca bismillah, mana boleh dia tak baca. Ya, kalau tambah pula dia mazhab kita, dia akan baca bismillahirrahmanirrahim. Cuma bagi dia pegang bismillah tu baca perlahan. Jadi pada ketika itu kita kata kita taklid bahawa imam ni baca Fatihah. Sama juga takbir tadi. Imam tu Allah. Saya ingat macam tu saja. Dia takkan Allah saja, akbar tak sebut, mustahil. Imam tu hanya faham Allah sahaja. Akbar tak sebut. Memang kalau tak sebut akbar batal lah, ya. Maka dia sebut Allah. Ya, Allah saja kuat, tapi akbar tu dia mula perlahankan suara. Allah. Kan? Jadi kita pula dilindung dengan tabirnya lagi, dilindung pula dengan apa telekungnya lagi, kena pula hak ni spare sebab takut orang call lagi. Ni kan dia sparekan headphone pula. Sebab apa? Takut orang call lagi, senang nak angkat. Kan? Duduk dalam tu. Jadi dia tak dengar hujung-hujung telinga yang imam tu sebut akbar. Walaupun perlahan tapi tetap ada kalimah itu. Allah dia dah nyatakan Allah akbar. Maknanya akbar diperlahankan bagi dia mungkin memadai dengan Allah akbar. Jadi gitu. Saya ingat ada tu lafaz itu, cuma kita was-was. Ya, dan was-was pula was-was yang tak sepatutnya. Kalau bila Allah mesti ada akbar. Imam sejahil mana pun dia akan sebut Allahu akbar. Cuma dia perlahankan atas sebab mungkin bagi dia Allah yang nak ditekankan. Yang maha besar itu dia bagi sifat dia kan, nama Allah itu dibesarkan, akbar itu sifat kepada Allah tadi. Maka Allah yang maha besar, Allah itu dibesarkan, Allah. Ya, maknanya sah takbir tadi. Tak perlu kita bimbang, tak perlu buat mufaraqah. Sebab kalau mufaraqah ni ada perkara-perkara yang sunat, sunat besar, hayat ke sunat abad ke, ditinggal oleh imam tambah-tambah perkara rukun, maka kata Imam Nawawi dengan menghalalkan, mengharuskan bagi makmum jalan kepada mufaraqah apabila dia buat satu perkara yang abad, dan begitu juga sunat-sunat perkara yang rukun kerana ditinggalkan, jelas bagi makmum boleh nak mufaraqah. Boleh situ tak? Boleh jelas tak Pakcik? Boleh tak? Ya, maksudnya yakin saja. Yakin saja kalau Allah ni, contohnya kalimah ni, kataan ni Allah mesti ada akbar, ya, mesti ada akbarnya. Sebab kalimah murakkab dan tersusun begitu. Allah Maha Besar. Ya, bila murakkab itu mustahil imam tak sebut. Cuma dia perlahankan. Perlahankan pada akbar tak semestinya dia tak sebut. Kalau sengaja tak sebut baru jelas. Boleh kata batal. Tetapi kalau dia sebut Allah, kita yakin akbar tu mesti ada. Baca Imam Mekah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak baca bismillah kan imam ni. Kita Malaysia bismillah saja semua derah dengan Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama derah, ya, sebab kita
kita pegang bismillah adalah ayat maka jahar. Dia pegang bismillah itu boleh sir kerana ayat bermula pada alhamdulillah rabbil alamin. Tak apalah. Sah solat tadi. Wallahu a'lam. Boleh jelas tak Pak Cik? Mudah-mudahanlah ya. Tak apa, yakin di hati kita bahawa imam tu mustahil dia sebut Allah dia tak sebut akbar, sebab perkataan ni murakkab ya, murakkab mazdi ke murakkab apa? Murakkab ada banyak, 6 jenis murakkab. Murakkab idhafi, murakkab isnadi, murakkab apa maani, murakkab apa lagi, 6 semua jenis murakkab tu ya. Ini murakkab idhafi, Allah Maha Besar. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas ya. Itu. Ya, tak ada akun. Ada lagi soalan? Sebab kesian sahabat kita lain nak buat masak ya. Tadi duk tanya dah tumbuk ke cili tu. Mak buat tadi kedebuk ya. Dekat-dekat Dan nak juga makan. Ustaz nak merentas negeri ni. Tak apa. InsyaAllah nak musafir, doakan kami Ustaz. InsyaAllah. Istiqomah untuk adik kelas ni semua. InsyaAllah. Dan doakan saya pun selamat kita balik untuk ziarah mak ayah. Iaitu sebab guru pertama kita tu, dan kena sayang dan sanjunglah mereka bagaimana mereka sayang kita dulu. Jadi dianggap juga ibadah ya, walaupun musafir melihat mak ayah saja, tapi tetap dikira sebagai ibadah ya, boleh buat qasar dan jamak ya, itu penting tu. Kita faham insya-Allah. Tak ada apa, doakan kami selamat pergi dan balik. Ya. Fi amanillah. Insya-Allah. Amin ya Rabb. Jadi kita berhenti sekat tu ya. Kesian kat sahabat-sahabat lain yang nak fokus makan, minum dan sebagainya. Sekat dulu untuk yang baik pada Allah Ta'ala dan terkurang kelemahan diri saya. Kita jumpa lagi. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh sikit dengan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna niyyatana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Berikanlah kepada kami kebaikan, permudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia kami. Mafa'ala ilmu telah kami pelajari, dan kurniakanlah sebanyak-banyak ilmu kepada kami. Berkatilah ilmu sehinggalah kami dapat beramal dengannya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang setia dalam mencari ilmu. Sesungguhnya ilmumu kalau dihitung tidak selesai, tidak habis ya Allah. Oleh yang demikian apa yang telah kami capai, jadikanlah ia sebagai panduan dan membantu kami dalam beramal dengannya, dan dapat kami jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kami, membina dan membentuk ibadah kami padamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah jumpa lagi. Jazakallah. Terima kasih Ustaz.